sebutnya pada pagi ini tentang bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan ni dia boleh kita katakan sebagai satu keadaan yang akan berlaku di akhir zaman dan termasuk hadis tanda-tanda kiamat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Annaka qad ballaghta ar-risalah wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummah. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkal wa ilaihi unib. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah, tidaklah kami jadikan hidup di dunia ini melainkan ianya main-mainan dan sia-sia belaka, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang lebih baik, yakni bagi orang yang mahu bertakwa. Mengapa kamu tidak memikirkan? Sadaqallahul Azim, surah Al-An'am ayat 32. Yang saya muliakan Kak Salwa selaku pengurusi majlis pada pagi ini, dan muslimin muslimat, tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran yang kita kehadrat Allah di atas kurniaan nikmat hidup kita sehingga dapat berada di bulan yang amat disukai, dicintai, dirindui, didambakan oleh orang-orang yang beriman, yang mahu bertakwa. Bulan Ramadan yang datang ini setahun sekali. Sayyidus Syuhur disebut gelar sebagai penghulu segala bulan. Padahal 12 syaharan Sayyid Syuhur, Allah ambil satu bulan daripada 12 bulan yang Allah cipta. Dan sudah tentulah kelainan perbezaan bila kita bandingkan, renung dan menung balik kelebihan dan keistimewaan yang tak ada pada bulan-bulan lain. Maka yang pentingnya tuan-tuan dan puan sekalian ialah bagaimana kita mengisi ruang, masa, waktu untuk kita mencapai suatu ketinggian darjat, iaitu tidak lain tidak bukan kalimah yang sering disebut takwa. Khutbah Jumaat pun sebut takwa, dan masjid-masjid pun banyak juga dinamakan sebagai masjid takwa. Inilah yang kita harapkan natijah daripada bulan Ramadan yang kita sedang bermujahadah, berpuasa siang harinya dan malamnya kita mendirikan qiyam Ramadan. Dan begitu juga cita-cita kita, dan kita dalam suatu proses berusaha mengejar memburu malam yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Doa tak berhenti hari-hari. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi Lailatul Qadr. Maksudnya, berkatilah kami ya Allah di bulan Ramadan, berkatilah kami ya Allah di bulan Ramadan, dan panjangkan umur kami sehingga dapat kami berada di malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Kita dengar bunyi pun dah sedap dah, malam Lailatul Qadar. Malam Jumaat pun sedap juga. Tapi kalau malam lain tak berapa nak sedap. Malam apa? Malam Isnin.
Malam Senayan kita kata. Lain bunyinya. Tapi kalau malam ni malam apa ya? Malam Jumaat. Malam Jumaat. Sedap bunyi dia. Sebab dia ada ra kan, kata orang Kelantan. Gitulah. Dia ada macam satu yalah, nikmat bunyi itu. Malam apa ni? Malam Jumaat. Hari pula hari Jumaat. Lain. Hari ni hari apa? Rabu. Hari tak bergaji lagi. Lagi tak sedap. Contohlah kalau yang bekerja. Tapi kalau sebut bulannya bulan apa? Bulan Ramadan. Lain. Walaupun Syawal tu kita rasa macam seronok dah. Raya kan. Syawal, Idul Fitri. Tapi tak, dia kena Ramadan juga. Bulan apa ni? Bulan Ramadan. Tengkuk tu panjang macam jerapah je dengar gitu. Dia rasa teruja sangat. Sebab orang semua yang beriman, dia nak ambil bulan Ramadan itu sebagai bulan yang dapat dia berpesta dengan pesta ibadah. Beza, memang beza. Kemudian malam yang banyak, 365 malam. Sebut pula malam apa ni? Malam ni malam Lailatul Qadar. Lagilah kalau kita tahu malam ni malam Lailatul Qadar, macam Mekah, Madinah, Saudi dah jadi satu budaya lah. Memang adat malam Lailatul Qadar ni tak cari malam lain. Dia tetap malam 27 juga. Kalau di Mekah tu, itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Jadi senang. Malam ni malam 27. Fakat semua turun hotel dan cari tempat luang untuk iktikaf, untuk beribadah di dalam Masjidil Haram, begitu juga di dalam Masjid Nabawi. Baik tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini dapat bertemu sekali lagi jemaah di surau Masjid Al-Falah UJ 9. Kehadiran nampak alhamdulillah semakin ramai, tak kurang 1,500 ada nampak. Kalau penuh kot tu kan. Alhamdulillah yang datang ramai ni, yang tak datang pun ramai juga. Tu masing-masing lah, masing-masing punya aktiviti yang kita usaha di bulan Ramadan siang dan malam. Baik, nak sebutnya pada pagi ni tentang bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan ni dia boleh kita katakan sebagai satu keadaan yang akan berlaku di akhir zaman, dan termasuk hadis tanda-tanda kiamat kecil. Baik, hadis riwayat Imam Abu Daud, datangnya daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib. Dia sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi. Ketika itu kata Ali bin Abi Talib, inna la julusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kata Sayyidina Ali, kami sedang duduk dengan Nabi di dalam masjid. Duduk Nabi ni bukan duduk kosong. Jangan kita bayangkan macam kita duduk melepak, sembang, rokok kan. Tu bukan cara Nabi. Duduk Nabi tu ada ada suatu perkara yang Nabi bicarakan umpamanya. Ada perkara yang Nabi kongsi. Ada soalan Nabi jawab. Tu antara duduk Nabi tu. Nabi berbincang, bermesyuarat, itu syura tu. Jadi duduk Nabi pada waktu itu di masjid dengan sahabat yang lain, dan di situ juga Ali pun ada juga. Dan ketika itu kata Ali, ittala'a Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Satu orang sahabat Nabi remaja. Di Islam lebih kurang umur dia 14 tahun. Mus'ab bin Umair Al-Muqri. Hebat Mus'ab ni. Contoh remaja-remaja masa kini ni yang kita nak, anak-anak kita. Dia ni ditakdirkan lahir daripada family keluarga yang berduit, berta, ataupun beruang. Beruang lah, bukan binatang tu. Beruang makna orang yang ada wang, yang ada duit. Atuk dia Abdul Dar, businessman, korporat, konglomerat, gitulah lebih kurang. Kaya lah. Bila dah atuk kaya,
warisnya apa dia, ayah dia lah yang dikatakan Umair tadi. Umair bapa dia. Dan kalau Umair tak ada besok, anak dia lah. Kalau kita ambil, itulah dia punya susu galur dia gitu dah, daripada atas sampai bawah. Tapi Mus'ab ni dia tak terkesan sikit pun jiwa hati dia dengan duit harta yang banyak yang boleh diwarisi. Tak dekat langsung. Itu yang kata Allah yang memberi hidayah, Allahu yahdi. Apa yang dilakukan Mus'ab pada waktu remaja, dia sering ke rumah Arqam bin Abi al-Arqam, markas tempat Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mana agak rumah tersebut? Kalau kita ke Mekah tu tanya Mutawif, ya, cari mana tapak lah, rumah tak ada. Tapak dia dulu mana rumah ataupun markas Arqam bin Abi al-Arqam. Kalau dia tahu selok-belok sejarah kota Mekah, dia tahu rumahnya di antara Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, di antara Bukit Safa dan Marwah. Ada yang kata di kawasan lampu hijau tu yang kita berlari anak lelaki tu. Itu antara kawasan rumah Arqam, markas Nabi mengembangkan Islam, mengembangkan dakwah Islam, mengajar qul huwallahu ahad, mengajar keesaan Allah, mengajar Quran. Peringkat awal. Dan bila mana Mus'ab pergi mengintai, tengok apa yang Nabi ajar, oh Quran, Nabi ajar tauhid. Akhirnya takdir Allah yang kata tadi, Allahu yahdi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, imma fil jannah wa imma ila nar. Allah lorongkan kita satu huda, hidayah, jalan, sabil, ya. Inna hadainahu sabil, satu jalan hidayah. Kita tengok tak semua orang boleh ikut jalan hidayah yang Allah lorongkan. Melalui siapa? Melalui para rasulnya. Habis rasul, para sahabatnya. Habis sahabat, para alim ulama'nya. Habis tabi'in, tabi'in, sampailah kepada tok-tok guru dan para asatizah pendakwah hari ini. Siapa yang kita nak harap? Kita tak mampu nak membaca Quran, tahu semua apa yang dalam Quran, kalau tidak melalui kuliah tafsir, tadabbur Quran. Nah, ni kan musim Quran Hawa ni. Saya di Ipoh pada bulan Quran Hawa, terjemah surah Al-Insan di Masjid Negeri Perak Ipoh, sama dengan imam besar Masjid Negeri dan beberapa lagi lah. Itu katanya live Quran Awak TV Hijrah ke, wallahualam. Nak ceritanya, kita tak mampu nak mengetahui banyak perkara berkaitan dengan hukum-hukum fiqh umpamanya. Hak yang duduk di dalam majlis fatwa ni siapa dia? Orang hebat yang ada ilmu, ada kepakaran, dia ada pegawai istimbat dia. Kalau mufti umpamanya, dia timbalan mufti lagi, pegawai istimbat dia. Dan begitu juga yang nak berijtihad dengan suatu perkara hukumnya yang dulu tak ada, sekarang perlu. Contoh yang disebut derma organ. Derma organ dulu tak berlaku, tak tahu macam mana. Sekarang boleh ke tidak derma organ? Buah pinggangnya, apa lagi, macam-macam, hatinya. Maka perlukan satu penelitian, kepakaran, panggil para doktor pakar dan panggil para mufti, alim, ulama, mujtahid. Kita tak mampu. Kalau kita orang biasa, kalau setakat cakap Arab, Ustaz, entah nak tanya Ana. Kalau Ustaz entah nak tanya Ana ni, macam mana kita nak faham, nak menjadi golongan yang disebut sebagai mujtahidin? Anda nak tanya entah, dia jadi entah nak tanya Ana. Cerah masa depan, nampak tu. Tu kita tak mampu. Jadi kita memerlukan pakar rujuk. Kalau kita kata biasa masjid surau ni, ustaz, tok-tok guru, kita tak faham kitab-kitab turas, kitab-kitab lama tu. Ada fiqh, tauhid, kemudian adab, tasawuf,
Dia memerlukan orang yang memberi petunjuk. Maka kita sebagai hamba sudah tentulah yang nak bawa petunjuk ni siapa dia? Petunjuk dah ada, Allah melalui Al-Quran. Maka yang nak menyampaikan Rasul. Tapi malangnya kita hari ni rasa mudah ambil take for granted, kata orang Jawa kan, gitulah. Kat Sarawak tahulah, dia orang Rawa kan, kat Sarawak take for granted bahasa Rawa gitulah maksud dia. Tu jadinya kita tak faham banyak perkara dan tak boleh asing diri kita daripada petunjuk yang disebutkan tadi. Malang tengah sehari, hari 3 malam ni malam ke-11. Semalam saya di Putra Haid kat sini je. Punya ramai, alhamdulillah. Ada surau, bukan masjid baru tu, surau. Punya ramai. Dah umum dah. Waktu isyak lepas isyak, Ustaz Alimdin tazkirah. Tapi buat lepas witir. Lepas tarawih, lepas witir, baru buat. Tengok yang keluar berapa ramai, yang kekal berapa ramai. Kadang sedih. Teringat waktu Datuk Taib Azamuddin, Ustaz Taib Azamuddin, mantan Imam Masjid Negara dulu, di sebelah Segambut, Kelumpur. Bila dia dijemput untuk beri tazkirah, tapi buat lepas witir. Bila dia tengok orang keluar berbondong-bondong daripada surau, dia nak masuk, dia rasa segan. Sebab apa? Sebab aku ni kira datang nak mengajar, nak menyampaikan tazkirah, Tok Guru lah. Tiba-tiba orang keluar. Apa perasaan Tok Guru, tuan-tuan? Kita tak beradab, adab tak ada. Nampak? Setara saya tak heran Ustaz Alimdin ni Datuk Ustaz Taib Azamuddin, mantan Imam Masjid Negara. Orang menderu-deru keluar. Akhirnya Datuk kata tak apalah, saya tak masuk, saya pun balik. Ikut juga orang yang balik. Sedih kadang. Yang kita sebut ni, tuan-tuan ibu sekalian, bulan Ramadan. Kita tak heran kalau bulan Syawal orang tak dengar kuliah. Kita tak heran bulan Muharram orang buat dek aja. Tapi bulan Ramadan ni, patut tadi nampak orang yang datang tadi, apa dia? Dia nak membawa suatu maksud, petunjuk yang mana Allah dah sebut dalam Quran. Ayat sekian, surah sekian, ayat gini-gini, apa yang kita kena buat. Dan Rasul pula menceritakan, Nabi kita pula dalam hadis menafsirkan pula. Ulama' pula nak mengembangkan lagi maksud, tapi kita tak terasa nak ambil sebagai satu panduan bicara ilmu. Seolah macam nahnu ma'inda tahassus, mati rasa, mandul perasaan. Jangan sampai tuan kita mati rasa, mandul perasaan. Allah, semata-mata tarawih tak cukup. Tazkirah bukan lama, 20 minit, paling lama kot setengah jam, paling lama lah. Jangan lama tazkirah ni, waktu tarawih sekejap je. Ini yang berlaku. Orang ni nampak sangat. Hari ni kita umat Islam, itu yang Allah sebut, dah kami sediakan, bentangkan petunjuk begini-begini. Maka kata Allah, imma syakira wa imma kafura. Peringkat yang awal, ada orang yang terima Islam di Mekah 13 tahun Rasulullah berdakwah. Berapa orang? Lebih kurang 100 orang. Lebih kurang 100 orang. Tu 13 tahun Nabi bertungkuh lumui cerita tentang Islam. Ceruk sana Islam, ceruk sini Islam. Nak fahamkan Islam ni, peringkat awal dia apa? Dia tauhid, mengesakan Allah. Bukan semua orang Mekah boleh terima tak? Turun daripada langit Isra Mi'raj, ada yang dah beriman, tukar balik. Sebab tak yakin cerita Nabi. Ini cerita Karut wal Marut. Ini keadaan di Mekah, tuan. Kemudian kata Allah, wa imma kafura. Hak yang bersyukur, yang terima Islam 100 orang. Yang kufur, ramailah yang tadi. Maka itulah yang Allah sebut juga, imma fil jannah wa imma ilan nar. Sebahagian daripada mereka masuk syurga dan sebahagian daripada mereka terjun ke dalam neraka. Ini mana yang kita nak? Mana yang kita nak pilih?
Kita dah masuk fasa yang kedua dah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal Ramadan itu rahmah. Pertengahan Ramadan keampunan. Ni fasa kita ni fasa keampunan. Yang ketiga esok itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita menung balik. Bagaimana prestasi kemajuan puasa kita setakat hari ni? Hari yang ke berapa? 10 ya. 10 kita puasa. Agak-agak macam pukul 10 berkerut dahi tidak? Rasa tekak macam boleh tahan ke tidak? Kemudian kita punya diri kita tengok macam mana kita dengan Quran, macam mana kita dengan majlis ilmu, tadarus, sedekah, bagaimana usaha kita untuk mencari redha Allah. Ini yang Nabi ni bukan sembang kosong dengan Mus'ab. Nabi sembang ada matlamat Ali bin Abi Talib dan sahabat yang lain pada waktu itu. Dan Nabi juga kalau kita lihat, kalau bertarawih Nabi bukan dia sekaligus macam kita buat hari ni. Berbeza tuan, ibu sekalian. Sebab tarawih itu disebut daripada kalimah tarwihah. Tarwihah ni apa? Berehat-rehat. 2 rakaat Nabi berehat. Tapi ialah bacaan Nabi panjang lah. Tak adalah inna a'tayna. Jauh berbeza. Kita ra'aital ladzi alam tarokai wal asri idza ja nasrullah. Nabi baca panjang 2 rakaat berehat. Berehat Nabi bukan tak berehat. Kalau kita buat macam tu, berehat kita memang berehat sungguh lah. Kan? 2 rakaat berehat. Khalifah restoran kedai mamak. 2 rakaat lagi kedai mana ni pula? Kedai Naina pula nasi kandar. Tah balik tah tidak. Rasa entah tak balik dah ke masjid kalau berehat macam tu punya gaya. Teh tarik kurang manis mamak. Okey. Kemudian apa lagi? Capati telur warna. Dapat belabun. Tahu belabun? Ni bahasa orang Perak ni. Dapat belabun, sembang dengan kawan. Harapan nak balik ke masjid tarawih sekali lagi tak adalah. Itu Nabi berehat. Keluar kejap Nabi. Tengoklah. Qada hajat dan sebagainya. Jadi ulama' dia modified sikit. Berehat juga. Tapi dengan selang 2 rakaat ada zikirnya. Ada tasbihnya. Ada takbirnya. Ada selawatnya. Itu diselang. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai habislah. Ya Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu ulama buat supaya kita ikut juga sunnah. Berehat 4 rakaat pula habis berehat pula. Boleh lagi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berehat tu. Rehat, kemudian selawat lagi. Selawat, doa pula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Baru sambung balik rakaat yang ke-6 umpamanya. Itu cara Nabi, berehat Nabi. Kemudian habis balik tadi. Bagaimana ketika itu dalam hadis menyebut tiba-tiba Ali dan juga sahabat yang lain Rasulullah pun melihat idh tala'a Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar fil masjid ma alaihi illa burdatul lahu marqu'atun bifarwin. Nampak satu orang manusia, sahabat Nabi Mus'ab tadi. Dia ni waktu itu datang masuk dalam masjid dan dilihat oleh Nabi juga. Tidak ada apa-apa kemewahan hidup dah dia. Waktu di Mekah dulu sebelum hijrah ataupun sebelum Islam dia, ya Allah, segala-galanya moncah hidup. Bahasa orang Perak lagi, moncah. Saja nak selitkan,
orang Perak lupa ni. Kan Kak Sarwar kata bahasa orang Perak hebat. Itu saya nak kena hidup jugalah. Kan? Dengar Datuk Kazim pun gitu juga. Dia pun Perak juga. Baik, bila mana Mus'ab pada waktu itu, tidak ada apa-apa lagi dah. Segala moncah hidup kaya dia waktu di Mekah, tinggal habis. Apa yang ada? Melainkan illa burdah. Burdah ni apa? Kain yang kalau suami kita ataupun orang tua bapak kita letak dekat ni, dekat bau, kain apa dia, lilit serban, dia tak lilit serban, pagi-pagi datang masjid sejuk, letak dekat bau, kain tu ditampal dengan kulit. Dalam hadis tu sebut, bayangkan susah tak? Baju pun bertampal, kain burdah tu pun bertampal, menunjukkan bahawa dah susah dah apa dia Mus'ab. Islam begitulah. Jangan kita rasa Islam ni, masuk Islam kaya. Ujian terus Allah duga kita, Allah bentangkan. Nak tengok macam mana ketahanan kita. Betul. Kita hidup daripada awal dulu dengan suami kita, memang daripada awal memang dimomokkan dengan duit reta. Betul. Bila tak ada duit, resah kita. Mula kahwin dulu, bukan main. Berapa hantaran? Tak apa, abang tak kisah. Kan? 30,000 boleh? Boleh. Duit banyak. Okey, lepas tu, lepas nikah ke mana bang? Apa lagi honeymoon kita? Mana? Switzerland. Boleh? Boleh. Nampak? Segala-gala dengan duit. Duit. Si isteri tak pernah rasa susah dengan suami dia. Kadang-kadang bahaya. Boleh menjerat. Dia tak tahu rasa susah. Sekali Allah duga susah, besok terterap. Dia jarang yang tak berduit. Selalu berduit. Raya jangan tanya. Tanya pula isteri, yang berapa nak duit shopping raya ni? Tanya isteri. Bukan isteri minta. Tak, tanya isteri. Tu 50k boleh? 50k sikit kata suami. Memang digayakan hidup daripada awal nikah kahwin dengan duit. Takut kita ni yang ni kata ni bahaya kemewahan. Kita tak rasa macam dah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Kayanya Sayyidatina Khadijah ni bukan graf menaik, dia graf menurun. Daripada duit banyak, duit tu turun, semakin kurang. Bukan increase, reduce. Daripada juta, akhirnya tinggal 1,000. Daripada 1,000 tinggal ratus. Senang. Kita nak faham gitu, ibu-ibu tuan-tuan sekalian. Akhirnya tak ada apa dah pada Siti Khadijah. Tu yang Nabi garis tu 4. 1, 2, 3, 4. Perempuan terbaik di dunia. Maryam binti Imran. Asyah binti Mazahim, isteri Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Di akhir Fatimah Zahra binti Muhammad. 4 wanita yang terbaik di dunia. Kena baca ibu sekalian, cari maklumat, info. Apa cerita yang 4 orang manusia, wanita muslimah terbaik di dunia? Apa contribution mereka? Bagaimana watak mereka? Penampilan mereka? Perjuangan mereka, mujahadah mereka. Cari maklumat. Itu tadi, Khadijah. Habis. Ada setengah riwayat kata bajunya waktu dia nak wafat Khadijah ditampal dengan 80 tempat kain baju jubah. Ada 80 tempat. Ya Allah. Tak ada muslimat kita yang macam tu. Kalau ada tampal tak datang Masjid Falah pagi ni. Apa hal? Duduk Subang Jaya, baju tampal. Tak usah kata baju tampal, benang terkeluar pun tak ada. Kan? Apa ni pakai baju benang terkeluar? Contohlah. Jaga sungguh. Duit ada. Apa ni? Semua duk apun. Tapi itulah hakikatnya. Suatu pengorbanan Khadijah binti Khuwailid terhadap Islam. Habis. Macam tu juga Mus'ab. Kerana Islam ditinggalkan kemewahan dia di Mekah. Walhal kalau dia nak seronok di Mekah. Apa tak ada, semua ada. Nak naik heli, nak naik private jet ke apa benda ke, naik ke bulan ke apa, duit banyak. Tak perlu dia buat diri dia macam tu. Seksa dia. Bila dia Islam waktu itu umur 14 tahun lebih kurang, dia dipenjarakan oleh mak ayah dia.
Ambil kau. Nak sangat Islam, kosok masuk tahan dalam penjara mak ayah dia. Tapi akhirnya dia berjaya juga melepaskan diri dan terus berhijrah. Nabi hantar ke Yathrib, ke Madinah. 2 orang awal sebelum Nabi hijrah dulu. Nabi hantar yang pertama tadi Mus'ab bin Umair, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Disebut dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Berpaling dan bermasam muka. Siapa ni? Rasulullah. Ditegur oleh Allah. Sebab in ja'ahul a'ma. Apabila datangnya satu orang manusia yang matanya a'ma. A'ma ni apa dia? Buta. Untuk bertanyakan soalan. Dalam tafsir dia baca, siapa dia a'ma? Inilah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta sejak lahir. Dan kemudian dia menjadi muazzin Nabi yang kedua di Madinah. Sebab Mekah tak semayang lagi masa tu, sebelum hijrah. Dan dia menjadi muazzin yang kedua selepas Sayyidina Bilal bin Rabah. 2 orang pergi dulu. Pergi ke Yathrib. Itulah cerita Mus'ab tadi. Gigih dia, berusaha berjuang. Tidak ada apa dah di Madinah, di Yathrib. Sampai dalam hadis tersebut, falamma rahu Rasulillahi baka. Ketika itu dalam hadis sebut, Nabi melihat Mus'ab dan Nabi baka. Baka ni apa dia? Wabki ala khati'atik. Dalam hadis yang Nabi sebut yang lainnya, wabki itu hendaklah kamu menangis. Teroyak. Campur lagi bahasa orang Perak. Teroyak. Teroyak ni menangis benar. Itu. Hendaklah kamu menangis benar. Nangis sungguh-sungguh. Apabila kamu mengenangkan khati'ah. Khati'ah ni dosa, jahat, maksiat, keji yang kita buat. Nangis. Paksa diri. Ni Ramadan ni. Bangun awal sahur pukul 4, pukul 5. Seorang kita. Jangan buka terang macam ni. Susah nak menangis. Kau nampak pula gambar muka orang tua. Suami aku. Tak nangis kita. Kan? Bagi dia suam-suam kuku lampu ni. Waktu itu munajat kita. InsyaAllah. Nangis kita. Dengan nada yang sedih sikit lah. Jangan nada rap. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak mahu menangis kita begitu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mulalah. Dia kena nada begitu kan. Baru rasa tersentuh hati, nampak. Nangis kita. Kalau tengah semayang. Dalam semayang tu kalau imam tu suara dia dia berperanan. Boleh menitis air mata. Suara tu dia menyentuh hati. Ada setengah imam tak ada lagu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita kata malam ni je lah. Esok kita cari tempat lain lah. Itu contoh lah. Straight benar. Dia tak mahu dia. Dia ada lengguk sikit. Dia kena menyentuh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohlah kan. Masing-masing lah. Yang kena ada lah. Dia punya taranumnya juga kan. Tajwid tak lari. So itu. Wabki ala khati'ah. Dosa yang kamu ada tu, hendaklah kamu menyesal sungguh-sungguh. Boleh menangis waktu itu. Bila kita semayang, dalam semayang. Ataupun waktu kita zikir, ataupun waktu sedang, kita yamuddu yadahi ila sama, rafa'il yadi indi du'a. Sedang kita menadah tangan ke langit minta ampun macam-macam pada Allah. Itu yang disuruh. Jadi baka tadi. Nabi tadi falamma rahu Rasulillahi baka. Lilladzi kana fihi minan ni'mah. Nabi menangis sebab mengenangkan nikmat Mus'ab waktu di Mekah dulu kaya. Walladzi wal yauma fihi. Al-yaum, hari ini aku tengok fihi. Apa yang ada pada Mus'ab tadi? Allah. Ditampah dengan kulit kain burdah. Di sini datangnya satu rasa keinsafan. Ini yang Nabi nak cerita ni, yang Nabi nak buka hadis ni, nak bagi nasihat, ad-dinun nasihah. Nabi nak cerita tentang apa? Kemewahan. Nabi nak beritahu very very dangerous. Bahaya kemewahan ni boleh disifatkan kemewahan yang melampau. Dalam hadis yang lain Nabi kata sayusibu Nabi kata sayusibu ummati da'ul umam wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Kamu akan dihinggapi satu penyakit sebagaimana penyakit yang pernah Allah
campak ke dalam hati umat-umat yang terdahulu, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, wa mada'ul umam ya Rasulullah, apa penyakit tersebut? Nabi pun sebut satu-satu. Yang pertama al-asyar. Asyirah ni penyakit yang banyak seronok yang melampau. Ni yang kita takut ni. Dipanggil ustaz bagi tazkirah sebelum berbuka. Lantak waktu itu pula macam-macam program, cabutan bertuah, riuh rendah sana sini, campur pula yang bukan Islam pun ada. Ada yang ada joget lambak pun ada sebelum berbuka. Tak gila baba. Kesian ustaz tu. Acara menari tari dikesampingkan waktu nak berbuka. Ni apa jenis kita pun tak faham. Hilang roh. Kita nak kuliah, kita nak tazkirah pun tak ada mood. Riuh rendah dengan benda muzik apa semua ni, ya Allah. Itu contohlah, ya. Jadi balik tadi kita lihat bila Nabi nak pesankan supaya jangan kita terlalu banyak seronok dan sampai peringkat seronok yang melampau. Yang kedua, Nabi kata penyakit wal batar. Batira ni ini mewah, kaya yang melampau-lampau sehingga lalai. Tak salah kaya. Semua orang doa nak kaya. Tapi jangan sampai kaya yang melampau. Saya baca dua lah. Dia ada lagi, ya, di bawah tu. Baik, maka Nabi mula start bicara tentang bahaya kemewahan. Nabi kata, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah. Nabi kata apa dia? Wahai sahabat sekalian, kaif, bagaimana nanti kamu one day, satu hari nanti, takdir Allah bagi kaya betul kamu, berian niaga maju sungguh, saham naik berdentum-dentam, memang duit ni apa tak kisah, duit ni melacak-lacak yak. Ni bahasa orang Perak lagi, campur lagi, bukan ikat belacak, ya, melacak-lacak yak. Memang jarang lah, ini orang dalam ni tahu ni. Kalau orang biasa setakat orang gopeng kat Sarawak tak dengar ni cerita ni. Tu melacak-lacak yak ni, duit melacak-lacak yak, ibu sekalian, duit menimbun-nimbun tu. Ni Nabi kata ni orang yang hebat, kaya sungguh, mewah. Kemudian Nabi kata bila dah duit banyak, takkan kita diam gitu je duduk dalam bank, tak mau nak belanja lah. Style life pun dah different, beza, jauh dah. Dulu tak ada duit lain, baju pun cap pagoda je, tak ada apa masa tu. Handbag kita pun taling straight, ibu sekalian, tak ada jenama apa pun. Kawan tengok, apa ni, jenis bulat-bulat je, tak ada nama langsung. Dah ada duit, lacak-lacak yak tadi, kurang-kurang bag apa jenama, Coach tu kira main-main je orang yang ada duit banyak ni. Coach ni datang pergi mayang tarawih je, buat gulung kain telekung masuk dalam beg tu. Upgrade sikit Prada, Burberry ke apa ke, upgrade sikit apa namanya Gucci, upgrade sikit apa lagi, LV. Ni bukan LV Guangzhou, tak main. LV Guangzhou made in China. Ni butik Paris tendan. Saya masuk pergi tandas, keluar balik, itu je lah yang mampu. Mana ada LV butik nu di Paris tu harga 5,000 ke bawah, jangan cari. Mau 5-10,000 ke atas. Tuan-tuan, Ida punya, dia punya taste tu kita tak mampu. Datuk Vida okey lah, itu dia punya. Atas lagi Hermes. Tu kena tempah lagi. Bijan, yang tu lagi lah mahal, tak mampu kita. Orang duit banyak, rumah tengok rumah orang kaya, dia ada satu sudut, dia punya rak itu untuk handbag dia je. Kita tengok je, ni rumah ke, ni butik, kedai butik bag ni, teratur semua sekali. Kasut jangan tanya. Ini orang kaya. Tu yang Nabi kata, hullah ni maksud apa dia? Pakaian dan juga aksesoris. Dari sudut pakaian, mewah. Yang jenis 1 meter 1,000. 1 meter 1,000. Kain 4 meter, 4,000. Belum kita tempah 5-6,000 selai baju jubah. Padahal duit banyak. Tu contoh. Hak yang laki, jangan laki lah. Kita dulu, ya, tuan-tuan, dapat brand Orlando tu pun rasa nak terbang dah, tuan-tuan. Ini seronok tu. Naik sikit Deburn. Ya, betul. Padini itu pun dah hingka. Ini pun bahasa orang Perak, hingka ni seronok benar. Dapat Padini tu rasa nak melambung dah. Hebat tu.
Baju branded seluar. Levi's button 300. Ada yang kalau di apa namanya di London tu, di Bicester Village, apa dia, outlet factory. Biasa orang pergi London, orang Melayu mesti wajib pergi apa dia Bicester Village tu, di Oxford. Di situ tengok sampai ada 1,000 selai apa namanya seluar Levi's button, tak button, zip dan sebagainya. Boleh beli, tak ada hal. Ada yang baju selai 500-600 baju, t-shirt sahaja. Tempat-tempat yang brand-brand lah, branded tadi. So ini nak ceritanya, jam tangan, jangan tanya. Jam tangan Omega tu kira jogging je. Rolex 150,000, itu pergi musyarat. Melancong lain. Jam pun berpuluh jenis, Swiss made tu, orang ada duit, dia boleh, tak ada halnya. Kemudian apa lagi, orang perempuan, muslimat, kesukaan biasalah zahab ni apa dia, emas, gold 99.9, 916 ke begitulah, orang perempuan. Jadi memang kesukaan dia, beli hari ni apa, esok lagi beli susun, masuk dalam peti besi, ada tempat simpanan khas emas. Tengok dia punya majlis event apa dia, orang kahwin, wedding, ni emas ni yang pakai. Kemudian ni nak pergi komplek PKS, nak shopping baju raya, pakai emas yang ni. Sebab nak beli emas lagi di situ kan banyak kedai emas. Tu komplek PKS tu. Emas pun berbagai-bagai jenis. Ya Allah, yang jenis lipan, jenis scorpion semua ada. Yang ada dalam penuh, yang tak penuh, ringan aja. Tengok tebal tapi rupa kosong, hampas kita kata. Berlakon aja kita kata. Tebal pun tebal. Biasalah orang buat kan pakai. Tu memang kesukaan dia. Perhiasan. Semualah beg tangan dah sebut, baju itu ini apa semua satu. Yang kedua Nabi kata duit banyak lagi. Wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra. Dan yang kedua makan. Ni makan ni jangan tanyalah. Ya Allah. Berbuka ni tak tahulah. Kita tak sebut, jangan sebut ni. Kalau hukum tasawuf batal puasa kita. Hukum tasawuf pagi-pagi dah sebut apa juadah kita nak makan ni bang. Waktu tu baru 6:30 pagi. Baru lagi menteri darah sahur. Belum lagi habis belahak. Bayangkan dah teringat apa kita nak makan petang ni, pukul 7:30, pukul 7:20 nak buka. Hukum tasawufnya batal puasa. Tapi fiqh tak batal. Sebab dia tak makan, tak minum, tak bersetubuh. Tapi sudut pahala puasa tadi habis, batal. Tasawuf dia gitu. Jangan ingat-ingat pagi-pagi, tengah hari jangan. Disebut ni sebab nak bagi contoh kan. Jadinya makanan macam-macam. Saya sebut dah banyak tempat masjid, surau tentang amalan pembaziran yang disebut antaranya pembaziran masa dan juga pembaziran duit harta. Dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah menyebut innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Kata Allah, bazir itu adalah saudara kepada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk Allah yang paling derhaka, yang paling kufur. Faham balik. Kita ramai mungkin dah buat hajah kita ni semua. Kita tahu waktu kita lontar jamrah, apa yang kita faham? Kursus haji bersiri. Lontar jamrah Aqabah, Ula, Wusta dan sebagainya. Apa tujuan? Tak nampak iblis pun dalam tu. Tapi kita disuruh, itu di antara perkara wajib haji, bukan rukun, wajib haji. Lontar batu, tujuh kita. Baling. Simbolik kepada bencinya kita kepada aduwallahi aduwikum. Dia adalah musuh Allah dan musuh kamu, yakni orang beriman. Siapa? Yang disebut dah. Iaitu iblis dan syaitan. Ni dia kata iblis, makhluk Allah yang derhaka kepada Tuhan, yang tak mau sujud kepada Adam, dan sekaligus dia bersumpah kepada Allah la ughwiyannahum ajma'in, akan mesatkan anak Adam yang beriman kepada Allah. Tapi kenapa kita jadi rakan, kawan dan sahabat, ataupun kita jadi sebagai rakan niaga pula dengan dia? Ini yang berlaku hari ini. Apa kita katakan rakan? Kita jadi dia sahabat sebab kita ambil kesukaannya had pembaziran tadi.
Pembaziran masa banyak tak? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Imam Sya'rawi menyebut di antara pencuri di bulan Ramadan yang ditujuh, satu daripadanya pencuri iaitu televisyen. Televisyen mencuri masa. Habis masa kita habis dengan TV. Ni cuti hari ni. Sabtu, besok, Sunday, Ahad. Tak kerja. Apa lagi? Hadap sungguh lah. Astro dengan Astro lah. Channel macam-macam. Yang berbayar berapa puluh ratus. Yang kedua, Unify TV. Yang ketiga, YouTube TV. Apa yang tak ada? Segala-galanya. Klik aja. Picit aja. Remote apa yang kita nak tengok. Masa kita agak tengok movie ni 20 minit. Mana mau 20 minit. 2 jam. Apa tak kisah. Kena pula Hindustan. Oh. Lagilah. Selagi tak lilit pokok tu, lagi itulah. Tak puas hati kita. Tu kajol. Kajol ke kojol ke tak tahulah tu. Ya, menghadap TV mana ada 10 minit, 20 minit. Yang laki bola 90 minit. Tu kalau tak sudden death, tak penalty, lagi tambah lagi. Berapa jam? 1,5 jam habis masa. Tu yang kata Imam Sya'rawi. Bulan Ramadan. Pencuri di bulan Ramadan. Habis sampai kata Imam Sya'rawi lagi, pencuri di bulan Ramadan, ia berada di dapur. Ini bagi ibu-ibu sekalian. Pukul 2 petang dah hadap dapur dah. Nak berbuka pukul 7.20, 25, 24. Kita dah ada pukul 2 petang dah. Masa berapa jam? Pukul 2 sampai 5 jam. Habis. Duk kira nak masak baking lagi. Buat biskut raya lagi. Itu contohlah. Masa banyak. Bazir. Sedangkan semua maklum. Kita patut reduce. Baik cinta kita, usaha ataupun kerja kita dengan dunia. Dan berkaitan dengannya di bulan Ramadan ni, kalau boleh, aci boleh ni tak nak masa banyak habis dengan dunia. Tu yang kata kita adanya tadarus Quran duha ni waktu pagi, kemudian tadi kuliah subuh, hari cuti, sambung lagi kuliah duha. Ni lepas ni tak tahulah apa nak buat lagi. Surah Falah, Masjid Falah ni memang hebat, penuh program, ada je program-program itu ini apa semua. Kemudian kita nak petang pula nanti cari pula, kita cari apa aktiviti. Paling kurang pun zikir lah. Tasbih kita pergi Mekah tu banyak sangat dah beli. Simpan dalam almari, laci, buat hiasan. Buat apa ibu sekalian? Ambil tu, cuba amalkan. Esok di akhirat saksi dia. Itu yang kita nak. Jangan duduk dalam almari tu. Esok saksi yang lain. Ada aku, bukan nak disentuhnya. Zikir pun tidak, istighfar pun tidak. Bukan main mahal. Ni tasbih tu jawab besok depan Tuhan. Dia beli sampai 1,000. Macam-macam jenis lah. Ada yang jenis tulang unta, tulang rusa ke benda. Ada yang jenis mahal lagi, tembaga. Tapi tak diamalkan biji tasbih. Ni sekurang-kurangnya kita ambil lah istighfar bulan Ramadan ni banyak sikit, 1,000 kali. Cuba usaha ikhtiar. Boleh. Ingat almarhum Ustaz Datuk Semaik Kamus kata 3 ni. Amalkan hari-hari. Zikir istighfar. Paling kurang 100. Paling kurang. Jangan bawah. Ataupun upgrade sikit, naikkan 300. Tengok dah okey. Okey, upgrade lagi 1,000 kali istighfar. Yang kedua, dah habis istighfar, ambil tahlil pula. La ilaha illallah. Pun sama juga, mula 100. Upgrade sikit, 300. Tengok okey dah. Bulan Ramadan pula, 1,000 kali tahlil. Yang ketiga, selawat. Selawat Nabi. Mula okey lah, 100. Naik sikit, upgrade, 300. Tengok bulan Ramadan, buat 1,000. 3,000 ni. Sambil-sambil kita naik kereta nak pergi ke masjid je, tarawih, jalan jam. Iya. Gini je tangan. Kalau dah biasa buat, 300 tu lagi mudah. Iya. Sambil-sambil nekan handbrake je. Dah 50 dah. Nampak? Cuma kita pokok pangkal. Kita nak tak nak je. Rasa berat je nak pegang biji tasbih. Itu tanda dia. Dia tak bersemangat. Kita kena amalkan. Sebab jangan bagi masa banyak terluang begitu saja. Pembaziran, ibu sekalian. Tuan. Sebab orang tak sangka, pembaziran ni. Membiarkan. Ya. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Nabi kata. 2 nikmat maghbunun, terpedaya, tertipu. Tipah tertipu. Macam itulah.
Fihi ma katsirun minan nas, padanya oleh ramai umat manusia. Bahasa kita mudah, ramai orang terpedaya dengan dua nikmat ni. Apa nikmat tersebut? Nabi kata, yang pertama as-sihah, nikmat sihat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu lapang. Hadis sahih Imam Bukhari, ada dalam kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati, Al-Hidayah An-Nabawi lil Qalb, karangan Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, ulama hadis Jordan. Nak ceritanya, Nabi sebut tu dua nikmat ni memang ramai orang terpedaya, tertipu. Masa lapang sihat, sihat masa lapang, sihat tak nak beribadat. Dah lapang pun tak nak beribadat juga. Dia tunggu besok sibuk baru nak, tak mau dah. Bila dah sakit baru dah nak pergi masjid apa dah, tak boleh dah. Saya baru ni ujian sibah, kaki patah. Kak Jun ada datang, Muslimat USG 4 yang lama saya kenal Kak Jun, Kak Salawar begitulah. Alhamdulillah datang ziarah. Ceritanya sekolah tahfiz saya diceroboh, saya dipukul. Ni ujian Allah. Tu kata tu. Sebelum ni kita dengar dah yang keramat tu dibakar tu 22 orang masuk dengan warden, guru tinggal mati hangus rentung. Itu cerita sekolah tahfiz Penangan. Dan sebelum tu juga yang kita dengar di Kuala Lipis kan, itu diserang, pukul cikgunya murid Allah. Kemudian yang sebelum ni di Pulau Melaka, tempat almarhum Tok Guni Aziz, itu katanya orang tak apa nak waras. Dia pergi pukul itu kan masak tahfiz Pulau Melaka, kemudian dibakar baju. Tak gila kita kata, memang gila lah. Dibakar baju pelajar-pelajar, ujian, dugaan. Dan saya pun begitu juga terlibat, diceroboh sekolah tahfiz. Masuk berita baru ni, sahabat sebagai 26 Disember, sehari selepas Christmas kena tu. Jadi menanggung lah 3 bulan juga, tak keluar rumah, jenuh lah, kaki tak boleh nak jalan, nak pijak, tongkat dan sebagainya. Ni pun Alhamdulillah saya memang banyak-banyak berdoa. Saya kata, ya Allah, bulan Ramadan ni bolehlah dapat saya berjalan. Bukan nak berjalan ke mana. Yang pertama teringin saya nak buat umrah lagi bulan Ramadan, akhir Ramadan, tapi belum sihat betul lagi, saya tak berani nak booking tiket apa semua. Tapi satu je saya minta, biarlah dapat saya bergerak, boleh pijak kaki ni untuk tarawih. Saya nak semayang duduk, saya nak semayang berdiri, nak semayang sujud, elok tak nak semayang duduk. Sebelum ni terpaksa semayang duduk. Dan juga saya nak bertazkirah, tarawih, nak pergilah mana-mana yang jemputan dan sebagainya. Alhamdulillah, betul-betul Allah makbul. Mula puasa kaki saya dah tak perlu dah yang nak semayang duduk, dan tak perlu lagi dah jengkit dengan izin Allah dah. Boleh dah semayang, saya boleh tekan dah kaki saya duduk apa dia tawarruk ayat akhir, dan juga duduk iftirash, duduk apa dia yang kita duduk ayat awal, dengan izin Allah. Tak dapat nak sujud dari di tempat sejadah, kerana apa? Semayang duduk atas kursi bulan Ramadan dengan izin Allah. Itulah ujian ya. Memang kita kena hadapi macam-macam ujian. Sihir pun kena. Allah Ta'ala yang tahu macam mana orang yang berniat jahat, termasuk dengan sihir pemisah. Allah, lagi berat. Berat kalau kita menanggungnya. Hak yang tengok berat, hak yang menanggung lagi berat. Tapi apakah daya? Allah yang telah menentukan, Allah yang mentakdirkan. Walaupun kita kata itu adalah satu perbuatan yang jahat daripada syaitan, tidakkah Allah lebih berkuasa, Jabbar, Qahar, Muntaqim? Tapi kita kena yakin bahawa segala jenis iblis syaitan dia ada kekuatan juga. Kita disuruh berusaha, tapi dah usaha akhirnya kita reda apa yang berlaku. Bau busuk macam bangkai, tak boleh dekat. Baru mandi takkan busuk.
bau bangkai, busuk sangat, tak boleh, panas. Akhirnya terimalah hakikat itulah sihir pemisah yang dibuat oleh manusia dua janda. Kita tak boleh nak kata apa. Apa pun kita usaha dah, doa, tawakal, ubat. Kalau kita berubat seorang tak jadi, kalau pasangan tak nak berubat, sebab dah kena sihir. Dia nampak kita dah semacam, mungkin barangkali nampak macam rimau, singa, dari pandang tu je. Itu dan ini atas pengalaman nak cerita bagaimana itulah keadaan yang berlaku. Kalau itulah Allah tentukan redha, terpaksa redha. Kan kita nak cerita satu benda buruk, tapi hakikat itulah jahat orang. Mana mungkin balik daripada umrah tak sampai 24 jam boleh lari daripada rumah. Cuba bayangkan. Punyalah kita terima satu keadaan ini, ketentuan Allah. Yakin Allah akan bagi hikmah yang lebih besar. Tapi cuma nak sebutnya jahat orang, tak berhenti dia buat. Ustaz Kazim apa yang tak ada yang apa yang dia tak alami. Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim tak berhenti. Bukan baru, tapi dia berlawan. Saya mengajar di tempat Datuk Ustaz Kazim tu 2 kali sebulan. Macam-macam cerita. Bukan orang lain dekat-dekat dengan pondok dia, dengki tak bagi parking kereta dekat kawasan dia, orang ramai datang ziarah, dengki buat. Anak tak boleh tidur Syekh, malam tak boleh tidur, orang tak tahu. Dia ajak driver dia, jom pergi ke Taiping, ke Penang, tengah-tengah malam, semata-mata nak tidur dalam kereta, dapat sekejap lelap dalam kereta. Itu cara tidur dia. Duduk di rumah tak tidur dia. Lagi teruk, itu masing-masing punya dugaan ujian. Yang saya, cara saya pula bertimpa-timpa. Lepas mari orang duk pukul kita. Lepas tu pula sihir pemisah berlaku. Ni saya tak adalah, bukan niat nak menceritakan saya punya personality, apa dia personal saya ataupun peribadi saya. Cuma nak sebut ni bukan apa, kerana tadi balik kepada ujian besar, ujian asatizah ustaz lain dengan cara dia diuji. Sebab kita nampak jelas kita sayangkan dia, cintakan dia, usaha seboleh-bolehnya, tak nak, tapi dia jadi sebenci-benci, bau busuk, tak boleh dekat. Ini bukan biasa, luar biasa. Lari daripada rumah. Tu nak kata apa? Silap sikit jadi besar, silap sikit jadi besar. Teruk. Macam mana kita nak hadap macam tu? Patut kita kata, ustaz, suami. Ya. Tapi kalau Allah nak uji, tak heran. Boleh kita nak datang sini, nak duduk di hotel pagi, nak sarapan. Hotel ada sarapan pagi tak? Tak ada. Hotel bajet RM100. Oh, tak nak. Jadi isu. Naklah hotel yang ada sarapan pagi, breakfast. Dah jadi besar balah. Akhirnya balik, tinggal kita seorang. Boleh balik, tak nak, fikir balik, dia ke bukan? Kata elemen benda-benda lain yang menghasut dia jadi macam ni. Itu antaranya. Saya mengalami. Bayangkan 3 raya 10 akhir Ramadan tahun lepas dengan Ustaz Mukhtar Senik, saya berdua pergi balik 3 raya. Balik-balik elok makan, ada rendang, ada lemang. Lepas tu bicik labang sikit, kan balik letih, urut sikit, buat tak tahu, duduk dalam bilik main handphone. Dia rasa tegur tu satu benda marah, walhal nak ke Mekah hari tu hari, nah ambil duit raya beribu, dapat beli gelang itu ini, seronok. Suami tu, kan kita nak kata kita ni baik sangat, tapi tak apalah,
Peninggalan kita tu ada benda. Nah, ambil 5,000. Transfer. Okey. Dapat beli tu, beli ni raya. Suruh picit. Suruh urut. Main handphone apa hal? Kan suami, tanggungjawab sikit. Tutup pintu, kunci. Lagi besok, lari. Balik ipoh. Daripada Shah Alam. Tuan, cuba bayang ibu sekalian. Hati ni. Tak sampai 24 jam. Kita tak marah, kita tak pukul, kita tak buat apa. Bungkus baju balik. Tinggalkan suami. Balik umrah. Raya ketiga tak sempat nak berseronok raya. Sihir pun mislah. Dia buat sungguh. Itulah. Cerita kejahatan ni memang ada. Wa tahassul hatta yakun al-baghi, kata Nabi. Hasad dengki tu sampai barah, dia zalim, dia kejam pada orang. Dia tak peduli. Apa yang dia sakit hati tak tahulah. Saya kena tabah, saya kena kuat. Walaupun solo single, macam mana pun kena berdiri atas diri sendiri. Ni keadaan yang berlaku akhir zaman. Baik tuan ibu sekalian, kita lihat tadi bagaimana tadi Nabi SAW. Bila Nabi menyebut ketika itu, yang ketiganya pula, yang kedua dah makan. Makan di hotel apa semua, pagi, tengah hari, petang, malam. Biasalah orang duit banyak, takkan nak makan warung-warung, tak main nasi lemak, sotong. Itu bukan standard dia. Hotel Meridian, breakfast, lunch di Concord Hotel umpamanya. Makan petang ni takkan nak makan kopok leko kot. Naik Lamborghini nak makan kopok leko, tak, bukan dia punya taste lah. Duit banyak. Nah ini Nabi kata hidangan hotel mahal, resort umpama. Dinner pun begitu juga. Oh, tempat yang special, mewah, ya. Yang ketiga Nabi kata wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Dan rumah pula, buyut ni banyak rumah, bait satu rumah, buyut ni banyak rumah. Tengok Datuk Bida di Ipoh tu, tempat saya Meru. Oh, Meru Heights. 22 juta. Ya Allah, itu rumah yang pertama, mungkin lain. Dan dalam dia decoration dia. Macam mana agak-agak interior dia apa semua. Sudah tentulah imported dan berjenama dan yang mahal-mahal. Ini Nabi cerita orang yang ada mewah ni, duit banyak, kekayaan. Nabi nak ajar dengan cara begitu cerita. Ya. Macam kita iklan raya dulu kan. Banyak iklan raya dalam Petronas dan sebagainya. Show don't tell. Show don't tell. Dia tayang dan dia tak bagi tahu apa benda. Kita fikir. Apa yang kita kena fikir? Oh, ni iklan raya, dia bagi pengajaran begini-gini, ending dia begini. Hormati orang tua. Macam tu lah contoh. Itu iklan gaya show don't tell. Ya, ditayang, ditunjuk, kemudian dia tak beritahu apa dimaksud, kita kena fikirkan. Jadi Nabi cerita pada sahabat macam ni supaya sahabat berfikir. Apa yang nak difikirkan? Baik, sahabat pun jawab. Qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idin khairum minal yawm. Natafarragu lil ibadah wa nukfal mu'nah, kata Nabi. Maka kata Rasulullah, pada kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, pada waktu itu, kalau sekiranya takdir kami kaya yauma idzin, nanti akan datang, kami kaya raya mewah, pasti kami akan tumpukan hidup kami pada perkara ibadah, dan kami tak lalai lagi dah. Hak sekarang ni bukanlah miskin, tapi tak cukup kaya. Kami mayang pun tahajud bolehlah 2 rakaat tiap-tiap malam. Tapi kalau kami mewah kaya nanti ya Rasulullah, 8 rakaat 4 salam tahajud. Witir tak ada 3 rakaat dah, 11 rakaat kami buat. Contoh gitulah. Quran, kalau kami kaya dah tak ada semuka 2 muka dah. Ada satu jemaah muslimat di pondok Datuk Ustaz Kazim, umur kat 70, mengaji dengan saya juga tu. Dia boleh khatam Quran satu hari 10 juzuk, 2 hari 20 juzuk, 3 hari 30 juzuk. Disusun elok. Kalau kita nak buat boleh. Sebelum subuh 1 juzuk, selepas subuh 1 juzuk, habis. Sebelum zuhur 1 juzuk, selepas zuhur 1 juzuk.
Sama lah sampai selepas sebelum Isyak 1 juzuk, selepas Isyak 1 juzuk. Orang tua bukan muda. Kat 70. Makna 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali khatam Quran. Sampai hari ni boleh buat. Tumpuan dia nampak. Dia duduk dekat pondok Ustaz Kazim. Tak ada apa nak buat dah kan. Tu pondok ngaji je lah. Hari-hari. Ya Allah. Kita dengar pun sejuk hati dengar. Tengok pula dia. Boleh buat macam tu. Usaha dia. Ini hebat. Tapi bukan boleh dapat. Selalu kita tengok orang macam ni. Jarang-jarang sesekali kot sejuta ada dalam satu kot. Gitulah. 2 ke 3. Payah nak dapat. Jangan kata dah kaya besok baru nak kuat ngaji dah. Sekarang ni lah sebenarnya. Macam kita kata alah sembang gajah pun terbang. Gitulah tuan. Nak tunggu kaya baru nak beramal. Jangan. Lalu Nabi pun jawab. Nabi kata qala la. Nabi kata tidak wahai sahabat. Antum al-yawm khairu minkum yawma idin. Nabi jawab balik. Respon Nabi. Sebenarnya antum ni kamu semua al-yawm hari ni. Yang kata kaya sangat pun tidak, mewah sangat pun tidak. Tapi duit ada, bolehlah bayar zakat fitrah. Zakatu fitri tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matul masakin atau kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apa tujuan bayar zakat fitrah? Untuk orang yang berpuasa membersihkan diri mereka, menyucikan diri mereka, sama ada lisan, lidah dan diri mereka juga minal lagwi war rafath. Lagwi ni apa dia? Lara. Benda sia-sia yang kita buat sepanjang bulan Ramadan kita berpuasa. Itu antara tujuan maqasid ni kita bayar zakat fitrah. Yang kedua, war rafath. Rafath ni apa dia ni? Rafasa, lidah. Mulut kita. Ngata orang, fitnah orang, menuduh orang, ghibah, ngumpat. Yang tu. Sepanjang waktu kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, tujuan fitrah iaitu tu'matul masakin. Nak beri makan orang-orang miskin. Oh, baru faham. Berapa ringgit? Sama ada 7, 14 ataupun 21. Senang cerita ibu tuan-tuan sekalian. Kotlah kita duduk di sini agak-agak takkan nak bayar 7 ringgit kot. 7 ringgit ni orang biasa je. Kita bayarlah 21 ringgit. Pejam mata je. 21 kali 3 baru berapa? Tu kalau 3 orang nak 10, tak apalah, baru 210. Untuk 10 orang, suami isteri, mak bapak, bayar sekali tak ada masalah. Bagi tahu apa dia, Alung dah bayar untuk abah dengan mak sekali dah apa semua. Boleh tak bayar untuk orang gaji? Boleh. Membantu? Boleh. Bagi tahu dia. I dah bayar untuk you ya. Gitulah. Kan? You dengan orang bantu rumah. Hebat dia. Tu contohlah. Bagi tahu. Kita dah bayar zakat fitrah. Sebab apa? Kesempurnaan puasa dilihat kepada pembayaran fitrah, zakat fitrah. Itu maksud dia. Jadi artinya Nabi kata kamu tak banyak duit tapi kamu boleh bayar zakat fitrah, kamu boleh taja berbuka puasa umpama, masuk tabung sekolah tahfiz Alimdin, itu pun dia juga. Itu dia ada iklan tadi kan disebut tadi. Jadi artinya apa dia ibu tuan-tuan sekalian, Nabi tak nak terimalah kata tunggulah bila dah kaya mewah nanti baru nak beramal, nak beribadat dah. Sekarang sebab bahaya bahaya kemewahan very very dangerous. Kalau Allah bagi mewah sungguh kita takut ni manusia ni Allah tahu tabiat ni. PL manusia ni bila dah banyak duit susah nak istighfar pun dah payah. Sedekah pun sikit. Takut duit berkurang. Aku kerja penat-penat, niaga penat-penat nak bagi duit pada orang. Dia akan timbul rasa dalam hati tu, nampak sifat mazmum. Bakhil tu ada. Tu jangan. Maknanya sekarang ni lah. Jadi erti katanya pagi ni kot ada gelang tangan, cincin, rantai yang boleh dicabut, buka-buka lah ibu sekalian, masuk dalam tabung di belakang tu, insya-Allah mudahan tak cukup, ambil nombor akaun sekolah tahfiz saya, boleh transfer dalam bulan Ramadan ni. Antara sedekah yang paling utama. Yang kedua, hari Jumaat. Jadi ambil dah bulannya, bulan Ramadan ni sedekah yang paling utama. Sebab yang sunat Allah bagi pahala wajib, yang wajib pula ganjarkan pula 70 kali gandaan. Itu yang dah kita fahami. Bulan Ramadan beramal, termasuklah dengan sedekah tadi. Sebahagian nak zakat pun boleh, kemudian nak wakaf, infak dan sebagainya. Cukuplah sekadar itu untuk pengisian kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan
kita dapat bertemu pada lain-lain waktu, walaupun saya jauh tapi dekat di hati insya-Allah. Kerap ulang alik daripada Ipoh KL, jemputan kuliah bulanan dan sebagainya. Bolehlah pada masa esok kita berjumpa lagi. Dan yang keduanya, ada yang berhajat lagi untuk membeli minyak wangi Raihana Syifa ni, Ustaz Datuk Semail Kamus. Ibunya saya simpan lama ni, 10 tahun lebih dengan Datuk dah. Bulan Ramadan ni Datuk Semail Kamus meninggalkan kita 3 tahun genap 3 tahun genap untuk makluman. Minyak ni jugalah di antara menjadi asbab panas, tuan-tuan. Dia jadi panas, dia tak mau pakai di rumah. Duduk dalam kereta dia tak nak. Dulu rajin ikut kuliah, semakin jarang semakin kurang, dia jadi panas. Tu jarak dengan izin Allah. Yang mana ada masalah sihir, yang santau. Tapi saya dah cuba usir, tak mau dia. Suruh pakai, tak pakai. Dan tak nak. Dia jadi kuat. Dia berlawan dengan dia. Tak nak. Tapi kalau yang kita usaha juga ialah untuk ikut anak kena santau dan sebagainya, cuba ikhtiar mandikan. Kalau seboleh-boleh dia nak lah. Kalau tak nak, susah. Yang kedua, untuk anak-anak pelembut hati, penerang hati, calik seseni badan, kuat menangis malam, anak-anak kecil dan sebagainya, cuba ikhtiar. Mudah-mudahan juga dah banyak testimoni. Dan yang ketiga tu, sebelum ni kalau kata suami isteri yang nak dapat zuriat, cubalah sebelum bersama dengan isteri ataupun suami tadi, duduk pakai kat hari-hari perut dan sebagainya, insya-Allah. Kadang benda tu bertinggik, yang tu jin, yang gangguan dia tak bagi benda tu jalan ataupun beroperasi. Jadi antaranya dah antara minyak yang boleh kita usahakan. Yang ketiga, untuk umum lah, yang luaran, sapu urut. Sakit kepala, migrain kepala, sapu urut. Migrain yang pada stroke, lumpuh pun dah ada dah testimoni. Urut banyak sikit tempat yang kena stroke tu. Dan di Negeri Sembilan ada anak yang autisma tu satu dan tak boleh bercakap. Kalau ada anak lambat cakap, cuba pakai ni, ambil sapu dekat leher, ada kepala ni, insya-Allah. Yang autisma dah lembut dah tak agresif macam dulu dah. Cubalah mandikannya. Dan begitu juga fibroid, muslimat cuba sapu dekat hari-hari, ada testimoni dah. Dan juga kalau dalaman, buat pada minum, jangan banyak, 2-3 titik minum. Dah ada kanser tahap 3 dengan izin Allah sembuh. Buasir, sapu dekat tempat buasir banyak sikit. Itu kalau buasir. Dalaman yang macam-macam lah. Ni dalaman. Apa yang dalaman, cuba buat minum. Kalau luaran, sapu urut. InsyaAllah. Sebotol harga dia 30. Dan 2 botol 50, 4 botol 100. Tak ada orang jual ni. Saya jual ni. Datuk pun dah tak ada. Tapi ibunya saya simpan. Bekas jampi ruqyah, doa daripada almarhum Ustaz Datuk Semail Kamus. Ada di luar, kawan sahabat saya ada jaga di sana. 250, 400, 130. Jadi beli harga promosi lah elok. Yang ketiga, sahabat ada bawa Quran untuk wakaf niat arwah-arwah yang dah meninggal. Satu naskah RM30. Itu sahabat saya buat. Ada di luar sana. Bolehlah tengok, jenguk-jenguk apa yang patut. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Selamat meneruskan ibadat puasa dan memburu malam Lailatul Qadar, sehinggalah kita sampai pada hari kemenangan Aidul Fitri yang akan datang, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa ballighna ila Lailatul Qadr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا حنان يا منان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.